Hai, Assalamualaikum. Keke di sini untuk Kak Kuih hari ini. Keke akan ajar cara-cara nak buat kek lapis asam manis. Okey, asam manis yang ni. Okey, memandangkan tak lama lagi kita akan berhari raya, walaupun bukan hari raya Aidilfitri, tapi kita tetap berhari raya. Jadi Keke akan ajarkan cara-cara nak buat kek lapis masam manis ni. Yang mana kebanyakan orang fikir kek lapis secara bakar adalah susah. Tapi sebenarnya kalau kita memahami kaedahnya, cara ni sangat mudah. Okey, macam mana pun untuk kek lapis masam manis ni ada pelbagai versi. Ada setengah orang dia guna biskut cream cracker, ada yang guna tepung sahaja, dan macam resepi yang Keke guna, kita menggunakan tepung biskut Mary. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey. Okey, untuk hari ni sebenarnya Keke akan buat 2 biji kek. Tapi yang Keke ajar dekat korang 1 biji kek saja. Yang resepi Keke tulis pun untuk 1 biji kek saja. Keke inform awal-awal ni sebabnya Keke tak nak nanti korang kata tadi mangkuk Keke warna hijau, tiba-tiba mangkuk Keke tukar warna oren. Okey, so korang just tengok je dia punya step, and then korang tengok bahan-bahan yang Keke tuliskan tu. Kalau korang termiss bahan-bahan dekat video, you boleh tengok dekat description box. Okey, Keke dah start belajar-belajar tulis untuk description box kita. Description box ke apa, whatever lah. Dah sasul-sasul lah. Okey, sekarang kita pakai yang satu ni. Okey, Keke akan ajar dekat korang 1 biji saja. Jadi korang follow resepi yang Keke bagi. Okey. Okey, kita perlukan tadi 10 biji telur. You all gunakan grade A. Okey, 10 biji telur. Okey, lepas tu masukkan 100 gram gula caster. Okey, lepas tu kita ada 1 sudu makan ovelet. Ovelet ni dulu anak Keke cakap ni tek telinga, jahat betul tau. Benda ni makanan kot, dia cakap tek telinga dia lah kalau gini kan. Okey, 1 sudu. Lepas tu kita akan masukkan esen vanila. Oh sorry, jatuh esen vanila Keke kat depan sangat. Okey, masukkan esen vanila sikit. Okey, lepas tu masukkan kita punya ni dalam 300 gram tadi. Ini adalah biskut Mary yang kita dah blend. Okey, okey, masukkan je. Dah tu kita punya air sejuk ni 75 ml. Okey, okey, maaflah suasana belakang ni memang bising sikit sebab jiran belakang ni mungkin mengasuh anak orang. Jadi time-time siang ni rajinlah menangis kan. Okey, so kita dah masukkan semua bahan-bahan tu, kita blendkan juga. Okey, kita putar hingga lebih kurang 10 minit ya. Kita nak bagi dia punya ovelet tu sebati. Okey. Okey, tu kita ketepikan dia. Okey, seterusnya kita tadi perlukan 500 gram butter. Korang nak pakai Lupek ke, korang nak pakai SCS ke, nak pakai tak kisahlah. Kalau korang versi bajet, korang boleh guna Buttercup ataupun Latifolia ke. Okey, ikut bajet kita. Kalau korang rasa korang nak buat yang padu kau-kau tu, korang bolehlah guna butter-butter mahal tu kan. Tapi kalau korang nak buat versi bajet-bajet, korang pakai margarine biasa-biasa tu pun tak apa dah. Okey. Okey, tadi susu dia 300 gram, butter kita 500 gram. Okey, so mix je. Kita akan mix sampai dia menggebu. Okey. Okey, dah siap dah. Dia dah sebati dan berkrim. Okey, so sekarang korang akan campurkan dengan korang punya adunan yang ada biskut tadi. Okey, tuang je.
Okey, sekarang kita putar. Okey. Okey, dah siap. Kita akan bagikan kepada dua warna. Okey. Okey, adunan kita dah siap. Kita bagi kepada dua bahagian. Okey, jangan pula pertikaikan. Kenapa saya punya ni tadi saya buat satu mangkuk tapi banyak saya tak asing bekas pun. Okey. Macam saya cakap tadi, saya terus buat untuk dua adunan kek. Okey. Tapi yang saya tunjuk kat korang, saya ajar dekat korang untuk satu adunan. Saya tak nak juga nanti kan korang dah skip, lepas tu korang tak faham apa yang saya cakap. Jadi korang akan tanya saya balik. Okey, mana resepi untuk satu adunan? Macam mana nak buat satu adunan? Okey. So sekarang korang cuma ikut resepi yang saya tulis dan juga step yang saya tunjuk. Okey. So sekarang ni dah sampai peringkat yang kita bahagikan kepada dua adunan. Okey, satu saya akan warnakan kuning dan satu lagi saya akan warnakan hijau. Okey. Kalau korang nak warna lain pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, ni saya pakai kuning lemon. Satu lagi ni saya pakai hijau gelap. Biasa je lah. Okey. Kacau je. Kalau nak pakai warna lain pun tak ada masalah. Okey. Untuk warna hijau ni saya akan tambahkan dengan sedikit paste pandan. Okey. Okay. Yang ni saya pakai pandan coconut. Kalau tak ada pandan coconut, korang pakai yang pandan biasa pun boleh. Okay. Kacau je sebati. Kalau korang suka hijau tu lagi gelap, korang boleh lebihkan warna lah. Tapi kalau bagi saya, hijau ni dah cukup dah. Okay. Okay. Kena hijau, kita adun kita punya kuning. Sampai sebati. Okay. Okey, dah pun siap. Kita ketepikan dulu. Okey. Okey, untuk menyukat dia, saya gunakan sudu. Okey, korang boleh guna sudu, boleh guna sendok. Ataupun kalau korang ada banyak cawan, tak pun korang boleh belilah cawan murah-murah tu kan. Untuk sukat dia sama banyak. Okey. Contohnya korang nak buat berapa lapisan tu, korang sukatlah dia. Tapi kalau saya dah selesa bertahun-tahun saya guna sudu. Jadi saya akan guna sudu. Saya akan letak 6 sudu makan setiap lapisan. Okey. Dan sebelum tu, ini loyang kita. Saya gunakan loyang saiz 8. Okey. Loyang yang tinggi dalam 3 inci macam ni. Loyang saiz 8. Lepas tu loyang tu korang jangan lupa sapukan dengan baking paper kat bawah. Okey. Korang nak spray boleh. Tapi bagi saya, kek lapis ni nak buatnya agak lama, bahan pun mahal. Jadi kalau nanti waktu kita terbalikkan tu dia melekat kat mana-mana tu dah sayang kan, rugi kan. Jadi untuk keselamatan, kalau korang nak spray, korang spray tepi-tepi je. Dia punya tapak tu korang letak baking paper. Okay. Okay, untuk lapisan pertama saya akan gunakan color kuning ni. Okay, saya akan letak 6 lapisan setiap 6 lapisan lagi, 6 sudu setiap lapisan. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu korang boleh ratakan. Untuk kek lapis ni sebenarnya dia bergantung pada keselesaan korang tau. Korang nak guna apa pun pakailah, tak ada siapa nak halang, tak dosa dan tak bersalah pun. Okey. Korang jangan pedulilah kalau orang nak kecam. Korang apa ni pakai sudu? Tak ada sendok ke, tak ada cawan ke? Suka hati kita lah, kita yang buat kan. Yang banyak-banyak cakap, banyak bunyi tu belum tentu pun buat kan. Yang nak buat kita, yang selesa kita. Buatlah ikut cara kita. Okey. Yang ni kita ratakan dia rata-rata. Sementara tu jangan lupa panaskan oven.
Saya setkan oven saya dalam 180 darjah dia punya suhu. Dan dia tak ada tempoh masa berapa jam korang akan siap kek ni, okey? Sebabnya nak bakar kek ni agak lama, kadang sampai 1 jam setengah, 2 jam tu adalah perkara yang biasa. Okey. So korang ratakan macam ni je lah, okey? Lepas tu nanti kita bakar. Okey, kita masukkan kita punya lapisan pertama. Yang ni kita gunakan api atas bawah dengan suhu 180 darjah Celsius, okey? Okey, sementara kek korang tu tengah dimasak kan? Okey, kita kopek dululah benda ni. Okey. Nah, sikit nanti kan nak tampal-tampalkan dekat atas dia. Maaf lah ya, ada suara mesin dekat belakang ni. Sebab orang tengah buat kerja, saya tak boleh nak halang lah. Biasalah duduk rumah sama-sama kan. Kita sediakan je dulu, okey, sementara kek kita masak. Okey, ni tadi kek kita. Kalau ada macam gelombang udara ke tak rata, korang boleh gunakan ni lah untuk menekan kek. Okey, kalau dah rata tak payahlah. Okey, dan kita akan letak lagi satu lapisan color kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ratakan dia. Ratakan keseluruhan kek ya. Okey. Bagi rata-rata. Okey. Dah rata tu, korang susun korang punya asam. Okey. Korang nak susun dia rapat-rapat ke, jarak-jarak ke, tu pulang korang. Okey. Ikut suka kita lah. Nak isi penuh-penuh pun boleh. Tapi kalau macam kita isi terlalu penuh, nanti kek kita akan terlebih manis. Ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi ikut korang lah. Korang nak banyak ke nak sikit kan? Tak ada siapa nak larang. Korang buat sendiri kan? Okey, yang ni kita dah susun. Okey, kita dah susun ni. Kita akan bakar pula dengan suhu yang sama. Okey, tapi kali ni kita akan tukar api. Kita akan guna api atas sahaja. Okey. Okey, korang tahu tak korang punya mana api atas, mana api bawah ke apa kan? Okey, macam saya punya oven, dia punya kipas memang tak boleh nak off lah. Kecuali saya guna api bawah yang ni, okey. Yang ini api atas bawah dengan fan. Okey, yang ini adalah api atas. Okey. Saya akan guna yang ni lah. Okey, ni kita punya lapisan kuning dah siap. Okey, macam tadi Keke cakap, tengok yang ni ada gelembung ni kan. Korang tekan untuk buang udara dia. Okey. Inilah fungsi benda penekan macam untuk buat simen ni kan. Yang untuk macam ratakan simen ni, benda lah ni lah. Okey, ni kita nak buang gelembung udara dekat yang terperangkap dekat bawah dia. Okey. So, ada juga setengah orang untuk setiap lapisan dia akan sapukan dengan butter untuk bagi lebih sedap dan juga kelembapan. Okey. Tapi macam kek ni dah cukup lembap. Tadi pun kita dah masukkan adunan, kita dah ada masukkan air semua kan. Jadi dah cukup lembap. Jadi memang kek tak akan sapu dengan butter lagi lah. Sebab nanti akan jadi terlalu basah. Okey. So, kita akan masukkan lapisan hijau ni 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kita akan ratakan. Permulaan ni memang macam leceh sikit korang nak ratakan pakai ni kan. Pakai sudu ni sebab panas. Sudu ni pendek, kena-kena kat tangan korang kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, tak adalah panas sangat pun. Nanti kalau dah lama-lama korang dah biasa, korang boleh pegang pakai tangan macam ni je ha. Tapi kalau nak keluarkan daripada oven, janganlah pegang pakai tangan kan. Kalau jatuh terlepas, bazir pula kek korang dah lah mahal kan. Okey. Okey, dah rata. Okey, kita boleh masukkan dalam oven. Okey. Okey, ni lapisan yang hijau kita letak apa? Letak dia punya half flakes ya.
Okey, jangan lupa 6 sudu juga. Sama juga caranya kita susunkan macam tadi. Okey, kita susunkan half flakes dia, lepas tu kita bakar lagi dia punya lapisan tu sampai dia masak. Lepas tu kita sambung lagi dengan warna kuning pula, 2 lapisan. Lepas tu sambung lagi warna hijau 2 lapisan sampai habis. Okey. Okey, ni dah menghampiri lapisan terakhir kita. Okey, ni dah lapisan kedua terakhir. Okey, untuk lapisan atas ni saya tak akan letak kepingan asam lah. Okey, kita ratakan. Ini saya akan biarkan kosong je. Sebab kalau kita letak asam dekat atas tu bukan tak boleh, tapi kan nanti dia asam bahagian atas tu boleh tanggal tau. Bila kita simpan kan, nanti boleh tertanggal-tanggal. Saya tak suka. Jadi saya lebih suka kalau ada lebihan tu, saya biarkan dia kosong macam ni. Ataupun kalau yang kuning tu pun ada lebihan, saya akan buat corak lah. Okey. Kalau korang ada 2 loyang, korang boleh jalankan sekali 2 adunan. Lepas tu korang bakar 2 adunan. Dia jimat masa kan. Sebabnya nak bakar sebiji ni pun lama. Jadinya kalau nak jimat masa, ada oven lebih, jalan sekali 2, sekali 3, 3 loyang pun tak apa. Ikutlah berapa banyak korang boleh kontrol. Kadang kalau tak boleh kontrol pun susah juga kan. Okey, kita akan bakar kita punya kek untuk lapisan terakhir ni. Mungkin dalam 5 ke 7 minit ataupun 10 minit tu bergantung pada oven masing-masing lah. Kalau oven yang saiz kecil, lagi cepat dia bakar. Apa aku cakap ni? Lagi cepat dia masak. Okey. Okey, nanti lepas dia masak, korang kena tukarkan api atas tu kepada api atas bawah dalam lebih kurang, kalau saya dalam 10 minit tu dah cukup lah. Okey, sebelum ni kita bakar dulu. Okey, nanti saya tunjuk masa kita nak tukar api. Okey guys, kek kita dah masak. Jadi kita akan tukarkan dia punya api kepada api atas bawah. So kita akan bakar lagi lebih kurang dalam 10 minit. Okey, kek kita dah masak. Tengok licin, cantik, dah berwarna keperangan. Okey, kek ni kita nak sejukkan dulu. Kita sejukkan, kita letak atas redai ya. Redai tu maksudnya benda ni lah. Okey, ada orang dia tak tahu hari tu redai tu apa, dia tanya saya. Okey, redai tu apa? Okey, ni redai. Okey, jadi kita bagi dia sejuk lah. Okey, biar dia cooling dulu, nanti baru kita keluarkan dia. Okey. Okey guys, cara nak keluarkan kek pun tak susah. Korang letakkan satu papan kek dekat sini. Okey. Okey, ni kek saya masih agak panas, jadi saya perlukan kain pelapik ya. Kalau dah sejuk tak apalah, korang pakai tangan je. Okey, korang terbalikkan. Kacau dia. Okey. Ini kertas dia ni korang boleh buang lah. Okey, tengok kek kita sangat lembap ya. Sangat lembap, dia sangat moist. Lembap dengan moist tu samalah kan. Aduh, aneh betul lah kek ni. Okey, ni panas lagi ni. Nak tunjuk kat korang. Kalau tak memang saya biar je lah sampai sejuk betul. Okey. Kalau memang buat video tahu dia nak cepat aja. Dia memang tak reti nak menyabar. Okey, pelan-pelan, jangan sampai terkoyak. Penat kita buat ni. Okey.
Okay, dah macam ni kan. Ambil papan lain pula. Ni saya pakai papan recycle sebab tu dia comot sikit. Okay. Macam ni. Terbalikkanlah semula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekejap ya. Tada! Okay, cantik je kan atas dia? Okay. Dia sebaiknya, memang bahagian tepi ni, hodong macam ni tak apa. Korang boleh trim ataupun, biasa saya tak trim lah, sayang kan? Saya kalau macam customer order pun saya bagi sekali dengan tepi-tepi tu, memang saya tak trim. Kecuali kalau dia orang nak buat hantaran ke apa, kita potongkan lah. Kalau tak, bazir lah, benda mahal-mahal, sedap-sedap kita nak buang kan? Okey, kalau korang terbalikkan, sebaiknya korang terbalikkan waktu dia dah sejuk lah. Sebab kalau korang terbalikkan waktu panas, dia ada risiko dia melekat dekat papan lain. Okey, jadi dah siap dah kek kita. Nanti kita potong dah pandai belum tengok kek buat? Okey, rasanya benda ni memang tak susah. Benda ni sangat mudah asalkan korang memahami langkah demi langkah. InsyaAllah korang boleh buat. Okey, sama juga dengan kek lapis lain. Sekiranya kita memahami langkah yang kita perlu untuk membakar dia, mengolahnya, jadi benda tu tak ada masalah untuk kita. Okey, sebelum tu Kek nak ucapkan terima kasih pada korang yang dah like, subscribe dan share channel Kak Kek Kak Kuih. Terima kasih sangat dekat korang. Tanpa sokongan korang, siapalah Kek ni kan? Okey, apa pun. Okey, Kek belum tunjuk lagi kuihnya. Okey. Yang ni kek lapis masam manis yang Kek dah potong love macam ni kan. Okey, yang ni versi budget. Okey, kalau korang nak versi premium, korang boleh gunakan apa-apa butter. Okey, yang ni kita pakai buttercup saja dan sangat mudah untuk kita dapat dekat kedai berdekatan pun. Okey, lagipun kalau Kek nak buat guna butter yang mahal, bukan tak boleh, boleh je, tapi permintaan tu kurang sebabnya biasalah dekat tempat duduk Kek ni bukan semua orang berkemampuan. Jadi benda tu agak berat kan. Jadi Kek buat yang versi budget je lah. Okey. Apa pun Kek nak ucapkan terima kasih pada korang sebab dah menonton dari mula sampai habis. Assalamualaikum. Bye.